Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini bersama kami di IAIS Malaysia untuk bersama mengupas isu dan mencari solusi bagi permasalahan learning loss di Malaysia. Seperti mana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah mewujudkan cabaran dalam sistem pendidikan negara dan dunia yang selama ini bergantung kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Sejak Mac 2020, kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR diperkenalkan untuk mengambil alih fungsi PDP tradisional dan ia memberi cabaran besar kepada para guru, para pelajar dan juga para ibu bapa. Setelah kita terpukul dengan pandemik ini, kita juga terpukul dengan masalah learning loss. Learning loss boleh ditakrifkan sebagai hilangnya kemampuan akademik, pengetahuan atau keterampilan dalam kalangan pelajar. Jika tidak ditangani segera, ia berkemungkinan memberi kesan kepada perkembangan individu dan masyarakat. Malah dikuatiri akan merencatkan pembangunan negara dalam tahun-tahun mendatang. Kami bawakan kepada anda pada malam ini 3 panelis yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan dan kita amat bertuah kerana diberi peluang untuk bersama seseorang yang terkenal dengan daya kepimpinannya yang berwibawa dan banyak mencetuskan buah fikiran yang bernas untuk pembangunan negara. Beliau adalah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros yang merupakan Presiden dan CEO Majlis Profesor Negara. Sebelum ini, beliau telah dilantik sebagai penasihat khas Menteri Pengajian Tinggi pada tahun 2009, Timbalan Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia pada tahun 2010 dan merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan pada tahun 2011. Apa khabar Prof. Datuk? Alhamdulillah, baik. Terima kasih menjemput. Sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih kerana sudi hadir bersama kita pada malam ini. Okey, kita berpindah kepada panelis yang kedua kita yang merupakan tokoh guru kebangsaan pada tahun 2020 yang berusia Puan Nurhaini Abu Bakar yang merupakan mantan guru besar Sekolah Kebangsaan Jalan 3 Bandar Baru Bangis Selangor. Pada tahun 2019, Puan Nurhaini menerima anugerah Ikon Pencetus Inovatif Sistem Pembelajaran Abad ke-21 atau Confirm A peringkat kebangsaan. Pada tahun yang sama juga beliau menerima anugerah Guru Negeri Selangor 2019 dan pada tahun berikutnya atas ketokohan dan kecemerlangan dalam dunia perguruan, beliau telah menerima anugerah Tokoh Guru Kebangsaan pada tahun 2020. Terima kasih Puan Nurhaini. Sama-sama. Okey, jauh ya Puan Nurhaini bersama kita dari negeri Terengganu Darul Iman. Terima kasih menjemput saya sebagai ahli panel pada forum malam ini. Sama-sama. Pihak IAIS. Sama-sama. Okey, kita bergerak pada panelis yang ketiga ya, yang berbahagia Profesor Madya TS Dr. Muhammad Helmi Norman yang merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain menjadi pensyarah di UKM, beliau adalah influencer dan duta Apple bagi platform pembelajaran digital KPM yang dinamakan sebagai Delima. Apa khabar Dr. Helmi? Baik, terima kasih atas jemputan IAIS. Sama-sama. Terima kasih diucapkan kembali. Okay, jadi kita mulakan dengan pusingan pertama kita. Kita ajukan soalan bagi panelis pertama kita iaitu Prof. Datuk Dr. Ridwan. Kita telah menghadapi pandemik hampir 2 tahun sudah ya, Prof. Datuk. Dari pandangan yang berhormat Prof. Datuk, benarkah Malaysia menghadapi situasi learning loss yang kritikal di ketika ini? Dipersilakan Prof. Datuk. Ya, terima kasih Dr. Nurul. Ya. Soalan yang diberikan, ya, benarkah Malaysia menghadapi learning loss yang kritikal pada masa ini? Soalan itu senang. Ya, jawapannya boleh senang dan boleh sangat susah.
untuk kita sediakan. Ya, dan saya percaya kita kena lihat buka soalan ini ya dalam kerangka yang lebih besar lagi. Ya, sebab tajuk yang diberi ini sebenarnya mempunyai dimensi yang pelbagai, multidimensional punya isu yang boleh dikupas, yang boleh dilihat dari pelbagai sudut. Ya, dan saya percaya ya apabila kita fokuskan kepada sudut-sudut tertentu, kita akan dapat lebih pencerahan lagi. Ya. Sebelum kita menjawab soalan itu, ya, saya nak bawa juga persoalan ini kepada konteks semasa, konteks keberadaan bukan saja Malaysia, ya, seluruh dunia ya sedang dilanda pandemik COVID-19 ini. Jadi persoalan kita sebenarnya ataupun isu yang kita hadapi sekarang ini bukan terpencil kepada negara kita saja. Ya, konteksnya kita juga ya boleh mengikuti perkembangan ataupun apa yang berlaku akibat-akibatnya di serata dunia. Itu satu perkara yang saya rasa ya yang boleh kita buat perbandingan sebab konteksnya persekitarannya sedikit berbeza bagaimana coping strategi kita ya menghadapi COVID ini ya mungkin sedikit berbeza dengan negara-negara yang lain ya. Dan satu lagi perkara yang perlu kita terima hakikat bahawa COVID ini datang secara tiba-tiba. Ya, kita dilanda COVID ini tanpa bersedia. Ini satu perkara yang perlu kita akur ya. Kita tiba-tiba perlu menyediakan strategi bagaimana untuk menghadapi itu. Dan apa keutamaan kita dalam tempoh COVID ini? Ya, soal pembelajaran, soal learning loss ini sebenarnya kalau ikut susunan aturannya menjadi prioriti yang mungkin nombor 3 dan nombor 4. Ya, mula-mula semua orang bercerita mengenai menyelamatkan nyawa. Itu dulu. Ya, we have to save human's life. Ya, dan itu satu keutamaan. Dan kalau bagi pilihan umpamanya nak pergi sekolah, nak buat apa pun ataupun nak buat apa, orang semua tak nak keluar. Semuanya ingin menyelamatkan ataupun mengelakkan diri dari jangkitan COVID-19 itu. Itu hakikat sebenar yang kita perlu lihat. Dan kedua, keutamaan mungkin kita sentuh mengenai kelangsungan hidup, ekonominya, ya dan makanan cukup atas meja dan sebagainya. Dan seterusnya keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan masyarakat dan seterusnya masyarakat dan negara secara umumnya. Itu dari segi keutamaan. Kemudian baru kita sesuaikan, baru kita lihat kepada isu-isu yang menjadi rutin kepada kita selama ini. Orang yang bekerja cerita pasal kerja dan sudah tentu untuk yang bulan yang masih belajar bercerita mengenai proses pembelajaran yang perlu diteruskan. Itu satu perkara yang perlu kita terima ya. Dan sekarang ni kita bercerita mengenai sepatutnya kita belajar mengikut struktur yang diberikan, silibus yang telah disiapkan, objektif yang disiapkan. Itu satu perkara yang sepatutnya kita lakukan dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan sekarang ini perlu ada pengubahsuaian. Dan apa pengubahsuaian yang dilakukan apabila kita tidak boleh bergerak, apabila kita tidak boleh masuk kelas dan kerajaan telah memperkenalkan apa yang dinamakan pembelajaran di rumah. Dan saya bacalah manual-manual segala aturan dan mungkin cikgu dan juga to certain extent kumpulan-kumpulan pentadbir Kementerian Pendidikan telah memikirkan mungkin cara terbaik bagaimana menggantikan pembelajaran di rumah ini seolah-olah sama seperti apa yang dibelajar dalam keadaan biasa face to face. Tapi hakikat yang kita semua tahu ya pembelajaran there's no clear substitution untuk pembelajaran secara berdepan. Kalau tidak umpamanya kita tak adalah sekolah, tak adalah guru-guru dan sebagainya. Itu satu perkara yang perlu kita terima hakikat bahawa walaupun orang kata belajar di cikgu boleh kat mana-mana pun, tapi pembelajaran yang berkesan, pembelajaran yang lebih berstruktur, pembelajaran yang ada bimbingannya lebih efektif dari pembelajaran yang dibuat secara bersendirian ataupun secara maya dan sebagainya. Dan saya sangat percaya bahawa
dalam proses pembelajaran itu apa yang penting adalah persekitaran pembelajaran. Bukan saja apa yang cikgu ajar dalam kelas saja. Ianya juga termasuk kepada proses interaksi pelajar-pelajar itu sama sendiri. We learn each other. Pelajar-pelajar sesama sendiri pun belajar. Sesama kawan-kawan belajar. Walaupun bukan mengikut silibus, pembelajaran umpamanya dalam pembentukan sosial, character building semua umpamanya. Yang itu tidak ada gantinya. Secara online you tak dapat itu. Itu satu perkara yang perlu kita terima lah. Dan itu proses pembelajaran yang kita adakan. Dan dalam konteks kita ada lebih kurang berapa? Cikgu ada 5 juta, 49 juta murid-murid sekolah yang kita bercerita mengenai K-12 lah. Ya, daripada darjah 1 mungkin sampai ke sekolah menengah atas. Ya, ada 49 juta orang semuanya, dan sekolah kita ada lebih kurang 10,000 lebih, ya, yang melibatkan guru-guru 416,000 orang. Itu yang kita ceritakan sekarang ini. Dan proses pembelajaran, ya, yang kita katakan tadi boleh di mana-mana, tapi apa yang kita bercerita sekarang, ya, learning loss ini, apabila kita padankan dengan apa yang sepatutnya didapati oleh pelajar-pelajar itu dalam tempoh ataupun tahap-tahap tertentu. Sebab semua proses pembelajaran ini ada silibusnya, ada kurikulumnya, ada tahap-tahapnya, ada objektif-objektifnya, ada ukuran-ukurannya. Yang itu yang menyenangkan kita untuk melihat sejauh mana learning loss itu berlaku. Ya, kalau kita bandingkan. Tapi cikgu, saya sedikit terganggulah ironinya. Ya, apabila keputusan SPM 2020 hari itu yang dikeluarkan, saya rasa itu pun mungkin satu tajuk lain yang mungkin IIS kena buka lah. Cerita agaknya, bolehkah kita mempunyai kepercayaan yang tinggi apabila umpamanya lebih pada 100 hari tak pergi sekolah, keputusannya jauh sangat lebih tinggi. Ya, saya baca tengok keputusan SPM melibatkan lebih 440 berapa orang itu? 400 lebih, 401,000 orang, ya. Pelajar-pelajar SPM, keputusannya 0.6 grade lebih terbaik daripada 2019, dan kalau didengarkan daripada pengumumannya, terbaik dalam tempoh 5 tahun kebelakangan. Jadi saya cuba nak pujuk hatilah, mungkin itu satu prestasi yang terpencil lah. Kita tak boleh nak generate conclusion daripada itu. Kita tak boleh nak kaitkan umpamanya tak belajar di sekolah pun keputusan akan boleh jadi baik. Itu satu perkara yang saya percaya perlu kita elakkan. Sebab saya cuba bayangkan umpamanya bagaimana prestasi anak-anak murid yang daripada SPM itu sangat jauh beza baiknya daripada tahun lepas itu, walaupun tidak ke sekolah. Kemungkinan, ya, mungkin ada penekanan khusus untuk peperiksaan exam oriented saja, dan seperti apa yang saya cakap tadi, pembentukan karakter tidak berlaku ataupun pembelajaran selain daripada exam silibus tidak berlaku. Itu perkara-perkara yang mungkin kita boleh tinjau yang lebih mendalam lagi. Dan ini satu perkara yang saya rasa sebagai sebuah negara, sebab kita dah jadi dirujuk oleh banyak negara lain. Mereka mengatakan dalam tempoh COVID ini tidak bersekolah pun telah ada keputusan yang lebih baik. Orang-orang sangat-sangat hairan kepada pencapaian kita itu. Dan saya harap ini bukan satu petunjuk mengatakan bahawa walaupun ada COVID, walaupun PDPR, tapi perusahaan boleh jadi baik. Itu satu perkara yang saya percaya. Ya, satu perkara yang saya rasa agak terpencil lah, ya. Dan balik kepada pembelajaran tadi, ya, sebenarnya apa yang kita boleh ukurkan adalah yang kita padankan dengan pelan pembangunan pendidikan yang telah dibangunkan 2013 ke 2025 itu, dan dengan siap 11 anjakan-anjakannya yang telah ingin dicapai, dan begitu juga dengan aspirasi-aspirasi yang tertentu dalam kumpulan sasaran. So, yang itu mungkin menjadi ukuran-ukuran kita sejauh mana umpamanya learning loss dalam kalangan pelajar-pelajar itu terganggu dalam tempoh pandemik ini, ya, berdasarkan kepada objektif-objektif yang kita gariskan tadi. Dan untuk melihat kepada learning loss apa yang dikatakan tadi sama ada kritikal atau tidak di Malaysia ini, jawapannya saya rasa kita tak boleh dengan yakin memberi jawapan yang khusus untuk ini bagi dalam konteks kedudukan di Malaysia ini. Sebab dari apa yang saya lihat,
belum ada setakat ini. Mungkinlah Dr. Helmi mungkin boleh bantu saya kemudian agaknya kalau dah ada kajian-kajian empirical yang boleh membuktikan bahawa kedudukan PDPR sekarang ini berapa persennya berkurangan dan sebagainya daripada apa yang dijangkakan. Yang tu mungkin boleh bantulah setakat ini, sebab saya kebetulan banyak menumpukan kepada pendidikan peningkat universiti. Ya, 1.3 juta pelajar-pelajar universiti di kolej-kolej dan sebagainya. Yang itu mungkin tumpuan saya. Tapi saya tak mengkhusus kepada pembelajaran di peringkat K12 itu. Dan walau bagaimanapun saya amat percaya perkara yang sama juga dilakukan di universiti dan kita juga boleh membuat perbandingan antara sekolah dan juga universiti to certain extent. Ya. Dan balik kepada kedudukan pembelajaran tadi, kita telah mendengarlah banyak kegusaran yang telah mula disuarakan oleh banyak pihak mengenai learning loss ini. Ya, saya percaya ya ini semua adalah akibat kepada ketidaksediaan kita kepada ya pertukaran pelajaran daripada pembelajaran secara konvensional di face to face kepada PDPR ini. Ya, dan saya percaya sikit sebanyak pun kalau kita boleh, Dr. Helmi saya dipahamkan akan mengupas mengenai kekangan-kekangan ataupun halangan-halangan yang mungkin berlaku, yang terjadi sehingga menyebabkan learning loss ini. Umpamanya dari segi infrastrukturnya, dari segi kesediaan gurunya, dari segi persekitarannya dan sebagainya. Ini semua faktor-faktor yang menyumbang kepada apa yang dianggap sebagai learning loss yang dialami oleh pelajar-pelajar ini. Ya. Dan saya baca juga manual-manual yang dikeluarkan oleh kementerian itu, tampaknya itu saja telah menghadkan proses pelajaran murid-murid itu. Learning loss ini bukan saja berlaku ketika pandemik. Learning loss juga berlaku apabila budak-budak alfa. Kalau proses banjir pun akan ada learning loss. Kalau ada malapetaka pun akan ada learning loss. Kalau ada bencana pun ada learning loss. Kalau ada sedikit masalah kemudahan pun ada learning loss. Ini satu perkara yang perlu kita lihat secara lebih komprehensif lagi lah. Dan saya juga suka mengaitkan terminologi of learning loss ini sebenarnya dia akan seiring dengan satu lagi terminologi yang saya cuba nak perkenalkan, apa yang dianggap sebagai jurang pembelajaran. Ya, learning gap. Ya, dia dibaca sekali dengan learning loss. Learning loss ni when you already acquire all the knowledge and because of the lapse of the sebab tidak pergi sekolah tu dia akan hilang dan sebagainya. Kalau di UK, di US umpamanya during the summer pun akan banyak kejadian learning loss ini. Summer holiday umpamanya family akan bawa anak-anak pergi jauh fall holiday dan sebagainya. Ini pun akan menjadikan learning loss berlaku. Ya, dan dalam konteks kita ya musim banjir umpamanya Tujuh pun akan jadi learning loss. Mungkin cikgu pun mungkin Terengganu akan menyentuh mengenai kedudukan itu di Terengganu selalunya musim Tengkujuh, monsun dan sebagainya akan juga berlaku learning loss ini. Jadi balik kepada apa yang kita lontarkan soalan tadi, sejauh mana kritikalnya learning loss yang berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah kita K12, saya percaya dan saya juga cuba bandingkan dengan kajian-kajian yang telah dibuat oleh OECD, oleh UNESCO, telah memang buktikan, dibuktikan, tapi ada perbandingan. Mereka membuat antara Amerika dengan ASEAN, dalam kalangan negara ASEAN, dalam kalangan antara private and public, dalam kalangan antara rural and urban. Itu semua ada dimensi perbezaannya, ada skornya. Dalam konteks Malaysia ini, saya pun terperanjat apabila keputusan SPM tadi, saya rujuk balik keputusan SPM ya, prestasi pelajar-pelajar luar bandar meningkat jauh lebih baik daripada pelajar-pelajar dalam bandar dalam tempoh pandemik ini. Yang ini pun satu perkara yang mungkin kita boleh kaji sebab apa. Walaupun kita mengatakan bahawa akses kepada internet dan sebagainya terganggu di luar bandar, tapi prestasi mereka meningkat. There must be something yang mungkin boleh kita carikan pencerahan kenapa ianya berlaku begitu. Tapi kajian daripada negara luar, daripada US, daripada Jepun, daripada Korea,
dan juga daripada Kanada menunjukkan bahawa memang ada perbezaan yang sangat tinggi antara pencapaian ataupun learning loss dalam kalangan luar bandar dan di bandar. Sangat jelas. Dan begitu juga antara swasta dan juga di private. Dan saya suka secara umumnya boleh buat conclusion bahawa sebagai orang yang boleh anggap sebagai sentiasa mengikuti peredaran pendidikan dalam negara, ya, walaupun bukan secara khusus sebab ianya melibatkan sekolah, tapi saya percaya, ya, dan berdasarkan kepada indikator-indikator yang boleh kita garap daripada apa yang telah dibincangkan di sosial media oleh kerajaan, oleh parent, oleh PTA, satuan guru-guru sebagainya, memang menyampaikan kegusaran terdapat learning loss yang sangat ketara dalam kalangan pelajar-pelajar di negara kita dalam tempoh pandemik ini. Dan saya harap ini akan menjadi satu titik tolak, the turning point untuk kita, ataupun menjadi satu point of departure untuk kita menggarap satu polisi baru, bagaimana kita boleh menampung learning loss yang ada itu. Dan kita juga boleh kaitkan dengan learning gap yang kita mungkin alami apabila kita tidak menangani isu ini. So itu saja Dr. Nurul setakat ini bagi saya, dan saya sebenarnya lebih selesa kalau ada soal jawab dan sebagainya. Ya, mungkin boleh kalau saya tak jawab, cikgu mungkin lebih arif untuk menjawabnya, ataupun Dr. Helmi, ya. So itu saja, ya, saya akan mengikuti perbincangan seterusnya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Prof. Datuk. Saya rasa itu merupakan satu pendahuluan yang sangat jelas dan mampan, dan begitu kita memerlukan satu pengukuran atau dari sudut kajian empirikal yang meliputi dimensi-dimensi tertentu untuk menentukan sama ada learning loss ini sebenarnya berlaku di Malaysia atau tidak. Atau mungkin kerana kita mendefinisikan learning loss ini dipandang serius, kerana kita mendefinisikan pendidikan ini hanya sebagai bersemuka, kan? Pendidikan itu hanya bersemuka, sebab itu kita katakan pembelajaran itu ada jurang di situ, ada jurang pembelajaran di situ. Okey, jadi kita berpindah kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua yang kita akan kemukakan kepada yang berusaha Puan Nurhaini Abu Bakar sebagai seorang tokoh guru dan mantan guru besar. Bagaimana Puan melihat perbezaan keberkesanan antara pembelajaran bersemuka dan pembelajaran dalam talian? Dipersilakan yang berusaha Puan Nurhaini. Terima kasih Dr. Nurul Ain. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Datuk Profesor Ridwan tadi, pandemik COVID-19 telah melanda bukan sahaja negara kita, malah dunia sejagat, yang telah menjejaskan sektor ekonomi, kesihatan dan pendidikan. Yang juga turut terjejas adalah ekosistem pembelajaran murid. Namun, proses pengajaran dan pembelajaran perlu berlangsung dalam apa jua keadaan bagi membangun murid yang berkembang secara holistik bagi memenuhi aspirasi negara sebagai pewaris negara bangsa. Kita semua terima hakikat bahawa pembelajaran pembelajaran dan pengajaran di rumah mengambil alih pembelajaran bersemuka, sama ada berbantukan teknologi, sama ada dijalankan secara online, offline, offsite, menggunakan WhatsApp, Telegram dan juga didik TV. Sama ada kita bersedia atau belum, sukarela atau sebaliknya, namun pembelajaran dan pengajaran perlu dilaksanakan. Dalam melaksanakan pengajaran pelajaran di rumah, beberapa masalah telah timbul, antaranya latar belakang murid yang berbeza, peranti yang tidak lengkap, capaian internet yang tidak menyeluruh antara
murid yang tinggal di luar bandar dan di bandar. Tahap pendidikan ibu bapa. Ibu bapa adalah pelaksana PDPR di rumah, pengawal dan pemantau. Kompetensi guru dalam teknologi yang masih rendah. Dan PDPR dilaksanakan dalam keadaan yang terpaksa dilakukan pada tahun 2020. Dengan tekanan getir COVID yang melanda, guru dan ibu bapa sebagai pelaksana PDPR, dan pada mula pelaksanaan PDPR pada tahun 2021 pada Januari, kita dapati murid seronok dan teruja. Murid dan guru melaksanakan PDP secara baru. Maknanya beberapa dengan adanya terminologi Google Meet, Google Classroom. Jadi murid teruja. Namun apabila kita temu bual dengan anak-anak buah, ya, dengan guru, dengan beberapa orang yang berkaitan, mulai bulan Julai kini terdapat kurang tarikan, ya, daripada aspek persembahan kandungan. Aplikasi dalam aktiviti yang membosankan menurut murid, dan murid tidak menerima maklumat balas segera. Ada murid rasa lonely kerana dia menghadap komputer atau skrin handphone terlalu lama, mendatangkan kesanan dan rasa tertekan, dan juga gangguan persekitaran. Adanya terpaksa tunggu ayah pulang dari kerja untuk mengambil handphone untuk melihat dalam WhatsApp apakah kerja rumah yang telah diassignkan oleh guru. Jadi perkara-perkara ini telah membuat murid hilang fokus dalam pembelajaran dan juga motivasi menjadi rendah. Jadi perkara-perkara inilah, ya, seperti dan juga tahap penguasaan minima kemahiran murid dalam pembelajaran tidak dapat diukur secara sebenarnya. Namun tidak dapat dinafikan. Ada sekolah, ada anak-anak murid, perkara-perkara yang dapat diatasi ini, pembelajaran atas talian menjadikan satu perkara yang berkesan. Ya, mana guru dapat melaksanakan pengajaran, boleh turn in the homework, buku aktiviti, boleh melaksanakan penguasaan band-band murid, namun tidak menyeluruh kepada semua murid di sekolah di Malaysia. Dan terkini kegusaran seperti yang dinyatakan oleh Prof tadi, kegusaran ibu bapa akan impact PDPR yang berlangsung sehingga kini luahan murid-murid melalui akhbar-akhbar tempatan. Murid rindu untuk pulang belajar bersemuka di sekolah, rindu kehadiran guru di hadapan, rindu rakan sebaya dalam mencapai memahami pelajaran yang tidak difahami, rindu kepada suasana PDP yang kondusif untuk belajar. Kerana apa jua, ya, teknologi tidak boleh mengambil alih peranan dan kerjaya guru dalam mendidik anak-anak. Di peringkat awal di sekolah rendah, gurulah orang yang mengajar membaca, menulis, mengira, menakul dan juga mencorak kepribadian yang mulia untuk murid. Jadi guru adalah orang yang terlatih dalam bidang pendidikan. Pastinya guru menguasai subjek atau kandungan kurikulum. Apatah lagi gurulah yang menguasai standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi untuk mengukur keberkesanan pembelajaran anak-anak didik. Jadi guru juga mahir dalam keterampilan pedagogi. Guru mempunyai pelbagai kaedah teknik, sama ada bercerita, berlakon, simulasi, didik hibur untuk memastikan standard pembelajaran dicapai oleh murid-murid. Dan juga apabila pembelajaran bersemuka, guru juga memahami perkembangan murid dan sayangi murid kerana pembelajarannya berkesan. Mungkin guru menyampaikan konsep atau kemahiran standard pembelajaran yang perlu dikuasai.
Namun aktiviti sokongan mestilah berasaskan kepada tahap penguasaan murid, iaitu ada murid memerlukan aktiviti pengayaan. Ada murid yang faham tapi perlu banyak lagi aktiviti penguasaan, pengayaan, pengukuhan, dan ada lagi murid yang perlu pemulihan dengan guru yang penuh kasih sayang dan sabar. Bagaimana membantu membimbing anak-anak murid walaupun dalam kelas yang sama, aktiviti pengayaan, pengukuhan dan juga pemulihan adalah penting untuk murid mencapai atau menguasai tahap minimal sesuatu kemahiran pembelajaran itu mengikut aras murid. Dan juga guru adalah orang yang memahami psikologi murid. Ada hari murid down, ada hari murid perlu motivasi. Ya, keadaan-keadaan gini, ya, kalau belajar PDPR ialah bila mak letih balik kerja dengan mak yang ada masalah hilang kerja. Jadi motivasi murid untuk belajar itu berkurangan. Tapi sekolahlah satu institusi organisasi pembelajaran yang sentiasa mengadakan aktiviti program untuk meningkatkan motivasi pembelajaran anak-anak kita. Oleh kerana itu, ya, apabila kita lihat learning loss diperkatakan di Malaysia hari ini, ya, dalam pembelajaran, maka kita takut skala ini menjadi lebih lebar dan lebih besar. Okey, mungkin kerana itulah, ya, Menteri Kanan, ya, Datuk Dr. Razi Jidin telah membuat satu langkah yang bijaksana dengan mengoperasikan semula sekolah mulai Oktober ini. Jadi walaupun secara berperingkat mengikut Fasa Pemulihan Negara, namun murid akan kembali ke sekolah. Roh dan jiwa murid untuk belajar serta roh dan jiwa guru untuk mengajar dikembalikan kepada hak murid untuk belajar dan hak guru untuk mengajar. Namun begitu, atas kececeran yang berlaku yang kita tidak boleh biarkan begitu sahaja. Maknanya satu langkah yang agresif, yang efektif. Ya, kita pulang ke sekolah lazimnya bulan 10 dah hampir tutup sekolah, ya, bulan 11, bulan 12. Namun apa yang diumumkan bahawa persekolahan akan lanjut sehingga bulan 1, bulan 2 sebelum anak naikkan ke tingkatan atau tahun baru. Jadi kita mempunyai masa lebih kurang yang sangat kritikal untuk kita bertindak, untuk mencari, dan kita dah kenal pasti isu learning loss. Apa yang kita perlu mencari solusi kepada isu tersebut. Oleh itu, saya sebagai guru pentadbir, guru besar selama 36 tahun, ya, berada di dunia pendidikan, kita Kementerian Pendidikan Malaysia perlu bertindak secara agresif dengan pelaporan PDPR dan juga sistem kehadiran murid di PDPR telah mempunyai data bagaimanakah kita nak melakukan sesuatu dalam memastikan pencapaian dapat dicapai seperti yang dikehendaki. Mungkin saya rasa kementerian boleh memberi autonomi dari segi pengajaran kepada sekolah secara kreatif dan kreatif that caters the need of the school, dan juga JPN dan PPD. PPD sebagai caretaker setiap sekolah di daerah boleh dijadikan hub dengan wujudnya jawatan SIP partners, school improvement partners dalam membantu kepimpinan sekolah, dan school improvement specialist coach SISC Plus dalam semua mata pelajaran. Mungkin kini telah ada data maklumat yang lengkap keciciran mana-mana penguasaan murid, penguasaan minimal dalam band-band. Sekarang ini ujian assessment of learning tidak lagi berlaku. Ya, kita tidak lagi mengorientasikan pembelajaran kerana peperiksaan, tetapi kita membugarkan pentafsiran di bilik darjah. Saya rasa
dengan pelaporan PDPR dari setiap sekolah, PPD telah kumpul maklumat berapa peratuskah murid yang tercicir, berapa peratuskah murid yang tidak menguasai band 3 dalam matematik. Jadi dengan wujudnya jawatan SISC Plus dan SIP mungkin dapat menjadi hub atau one stop center untuk menyediakan bahan pembelajaran, latihan untuk guru dan juga perkara-perkara yang berkaitan untuk membantu murid-murid yang tercicir ini. Jadi dari segi autonomi kepada sekolah, dari segi flexibility dan juga keanjalan bagaimana pengajaran itu dijalankan. Yang ketiga ni ada peranan yang paling besar dimainkan oleh guru besar. Guru besar atau pemimpin nombor 1 sekolah adalah problem solver, risk taker, decision maker, troubleshooter, dan juga ia mempunyai kuasa sah, kuasa pakar, kuasa rujuk dan kuasa penyantuan bagaimana menggarapkan warga sekolah untuk membentuk satu team building, a teamwork. Bagaimana kita nak menggarapkan tenaga untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam learning loss ini. Jadi mungkin guru besar istilah sekarang ini sudah 2 tahun berlaku. Guru besar dan pentadbir sekolah telah ada big picture. Bukan lagi menjawab persoalan what to do, who should do, why we should do, when to do. Tapi lebih kepada how to go about with the problem that arises in the school dalam keadaan learning loss ini. Dan saya pasti setiap program, setiap aktiviti untuk menyokong dalam masa yang ketika ini, guru besar mestilah melaksanakan secara pantas prinsip strong implementation, fast execution and big result, ya, di mana ia perlu melihat secara helicopter view apakah keperluan sekolah buat masa ini, menggarapkan tim dan juga think tank, kumpulan think tank, bagaimana melakukan sesuatu aktiviti program itu secara objektif. It must be specific to rectify the issue arise. Mesti measurable, yang boleh diukur bilangan kecil-kecilan, yang boleh diukur berapa orang tidak menguasai tahap minima dalam setiap mata pelajaran. Juga attainable, something that dia boleh dicapai, dan realistic mengikut kemampuan resource yang ada di sekolah dan juga time frame, iaitu selama bulan Oktober, November, Disember, January, February, 5 bulan yang ada. Bagaimanakah goal setting, reality checking, option and obstacle yang dihadapi dan how to move way forward. Jadi kita mesti jelas, guru besar mesti jelas, mestilah menyampaikan komunikasi yang kepada subordinatnya bagaimana kita mencapai keadaan tersebut. Jadi satu perkara yang kita diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan bahawa operasi sekolah akan bermula ikut fasa pemulihan negara bermula dengan fasa 4. Jadi ia memberi ruang, ya, seperti juga kementerian lain seperti Kementerian Pelancongan, lawatan ke Langkawi adalah tanda aras untuk tempat-tempat melancong di tempat lain melihat dan membuat penambahbaikan. Jadi bagi saya pembelajaran yang berkesan adalah di mana muridnya dalam kumpulan yang kecil. Seperti mana telah diumumkan bahawa jika kelas itu ada 36 orang, hanya 18 orang yang datang bersemuka dan the next 18 maybe minggu depan belajar secara PDPR. Jadi bila pengalaman saya mengajar subjek bahasa Inggeris, ya, saya option dalam TESOL Teacher of English in primary school. Bila bilangan yang kecil, jadi mudah PDPR berkesan. Apatah lagi sekarang ini kita mengaplikasikan pembelajaran ABAK ke-21 yang mana kemahiran murid-murid dalam komunikasi, berkomunikasi dengan kawan rakan dan guru, bagaimana kerja kolaboratif antara guru dan juga murid, dan juga pemikiran kreatif, kritikal, dan juga character building, bagaimana mencorakkan karakter, kemahiran insaniah, and finally citizenship. Ya, bagaimana murid dapat diterapkan nilai-nilai karakter civic, hidup harmoni dalam negara yang berbilang kaum.
Jadi perkara-perkara itu bila kumpulannya kecil, guru sebagai facilitator, student centered learning dapat dicapai. Murid membuat pembentangan, boleh buat kritikal, boleh buat mengkritik idea kawannya dan memberi pandangannya. Murid boleh gerak secara kolaboratif, ya, tidak ada penumpang. Everybody participate in the learning process. Dan seterusnya, guru besar perlu mengenal pasti specialist teacher. Ya, specialist teacher bermaknanya guru yang menjadi tonggak, ya, guru yang mempunyai kemahiran sukatan pelajaran atau kandungan pembelajaran, guru yang mahir, guru yang mempunyai pengalaman hubungan kemanusiaan, guru yang dapat menjadi mentor kepada guru-guru baru atau guru novis dan juga merangka program-program yang berimpak tinggi. Seterusnya, hari ini kita mestilah data driven. Telah ada banyak data, ya, guru mengumpul data sehingga satu tekanan kepada guru, ya, yang kerja-kerja perkara ini mengumpul data. Data ini bukan sahaja melaporkan kepada PPD, JPN dan JPS. Sekolah perlu menggunakan data ini secara optimal. Kerana apabila kita leverage direction based on data, we will never go wrong. Bagaimana kita nak menggunakan data untuk mengadakan aktiviti, program yang berimpak tinggi, yang akhirnya memberi keberhasilan yang tinggi kepada pembelajaran murid. Dan juga apabila guna data, direction yang dapat kita buat bukan lagi andaian, bukan rasa-rasa, tapi data yang reality. Dan akhirnya kita juga mempunyai satu monitoring system yang lengkap. Kita dah kenal pasti isu, maknanya sebagai pentadbir kita membuat pemantauan. Daripada feedback pemantauan itu kita buat penilaian. Adakah ia bagus, tidak bagus, dan juga buat penambahbaikan. Bagi saya, Kaizen theory yang menetap atau yang berasaskan continuous development adalah satu cara yang semerta untuk kita membaiki keadaan. Dalam pada itu, guru besar sebagai orang nombor satu mestilah, ya, mempunyai kerangka bagaimana menguruskan kurikulum. Guru besar adalah pemimpin kurikulum di sekolah. Bagaimana ia menggerakkan sumber manusia di sekolah dalam keadaan semasa COVID ini. Menghadapi apa yang dihadapi sekarang, bukan kelaziman biasa. Maknanya pengurusan sumber manusia yang perlu di-restructure, memperkasakan jawatan ketua bidang, guru pelongkanan sebagai managers, pemimpin pertengahan, ketua panitia, dan penyelaras kurikulum perlulah diberi otonomi secara kreatif bagaimana menyelesaikan masalah berdasarkan data itu. Dan juga memperkasakan kaunselor di sekolah. Kaunselor tidak mengajar, tapi mereka adalah orang yang meningkatkan semangat rajin belajar. Dan kaunselor perlulah pada hari ini mempunyai data yang cukup. Berapakah murid yang terkesan dengan COVID? Berapa orang guru? Berapa orang ibu bapa yang terkorban? Berapa orang ibu bapa yang hilang pekerjaan? Bagaimanakah mood, emosi, psikologi murid yang perlu diadreskan? Dan juga guru besar dan pentadbiran sekolah mestilah menguruskan perancangan strategik yang komprehensif. Sebab perancangan strategik ini, ya, pengalaman saya berada di Bandar Baru Bangi, di lokaliti yang sama, poskod 43650, ada 5 buah sekolah. Sekolah Jalan 2, Sekolah Jalan 3, Sekolah Jalan 4, Sekolah Jalan 6, Sekolah Seksyen 7. Jadi, walaupun dalam lokaliti yang sama, tapi mempunyai tahap ekonomi ibu bapa, kejiranan dan sebagainya. Itulah menjadi faktor kelebihan, kekurangan, peluang dan cabaran untuk sekolah menjana strategi ikut acuan sekolah masing-masing bagi mendapatkan strategi. Menjana strategi dalam keadaan peluang dan cabaran hari ini. Bukan lagi kita menggunakan strategi yang lama. Isu strategi perlu diubah. Apa yang hendak diselesaikan pada hari ini? Maknanya bila kita bercakap mengenai perancangan strategi, ia adalah menjana strategi, melaksanakan strategi dan mendapat feedback atau maklum balas strategi. Apakah yang perlu contingency plan
apakah yang perlu penambahbaikan dan sebagainya. Dan akhir sekali mengurus resource yang ada di sekolah. Kalau sebelum ini bahan bantu belajar, ya, yang lambakan buku latihan, yang buku-buku yang masih relevan, yang berasaskan buku teks yang dibenarkan digunakan di sekolah, adakah patut dibahagikan kepada murid sebagai sokongan untuk melakukan latihan, pengukuhan, pemulihan dan pengayaan di rumah? Kenalah berfikir kembali. Dan juga dari segi kewangan, ya, PCG untuk mata pelajaran, untuk bidang kaunseling dan juga pusat sumber dan juga core curriculum yang saya rasa masih berbaki, ya, sebelum akhir tahun Disember. Jadi apakah, ya, yang ada kewangan PCG grant untuk mata pelajaran, untuk apa yang patut, apa contingency yang boleh digunakan, yang mana hari ini dengan keterbatasan pergerakan, aktiviti KOKO tidak dijalankan seperti pengajuran anak murid ke peringkat daerah, kebangsaan dan kebangsaan dan sebagainya. Bagaimanakah kita dengan tata cara perbelanjaan yang betul, menekuk audit, bagaimanakah resource ini dapat digunakan secara maksimum dalam kita menghadapi masalah hari ini? Sebab kita tidak maulah, ya, berterusan dengan learning loss atau lost generation ini. Kerana kita masih lagi membuat perancangan di sekolah berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 yang mana menekankan aspirasi murid, atribut pada pengetahuan, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran dua bahasa, kemahiran kepimpinan, penerapan nilai-nilai murni yang makin berkurang kalangan murid kita kalau dibiarkan berterusan, dan juga identiti nasional. Jadi itulah antara yang dapat saya kongsikan dalam memastikan langkah-langkah solusi kepada isu learning loss yang kita telah kenapa satu isu yang telah diadres di semua peringkat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawapan yang praktikal tadi, ya, Puan Rahaini. Jadi kita nampak bahawa sebagaimana cepatnya COVID-19 ini merebak begitu macam pantas, doktor-doktor mencari solusi. Jadi begitu juga di bidang pendidikan, kita perlu cepat dan pantas untuk mencari solusi bagi permasalahan di sekolah, ya. Jadi kita boleh kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Prof Datuk tadi. Jadi perlunya ada kajian empirikal yang menjadi dasar kepada strategi plan baru post lockdown. Ya, sudah kita lost 2 tahun, jadi kita tidak mahu menambah dan apa yang sudah sedia ada. Okey, jadi kita berpindah kepada Prof Madya Dr. Helmi, ya, untuk persoalan yang ketiga, transisi PDP daripada bersemuka kepada dalam talian ini telah benar-benar berlaku di waktu sekarang. Jadi pada pandangan Prof Madya Dr. Helmi, apakah corak teknologi pengajaran dan pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar dan pengajar untuk mengatasi masalah learning loss ini? Dipersilakan. Terima kasih atas soalan tadi, saudari Dr. Moderator. Sangat menarik sekali. Sebelum saya jawab soalan tersebut, mungkin saya nak tambah sikit apa yang dikatakan oleh Prof Datuk tadi dan Puan Haini berkaitan dengan learning loss. So Prof Datuk tadi dah sebut tentang learning loss. Apa tu learning loss? Dan learning loss tu berlaku di mana-mana, kan? Kalau dia pelajar tu ikut ibu bapa dia pergi kerja, pergi cuti pun learning loss. Kalau dia banjir juga learning loss, dan so pada pendapat saya terma learning loss ni juga saya setuju dengan Prof Datuk tadi, perlu dikaji dengan lebih mendalam dan diperhalusilah. Kenapa saya kata begitu, kan? Sebelum pandemik ni pembelajaran berlaku bersemuka. Dan masyarakat menganggap tiada learning loss berlaku dalam konteks pembelajaran bersemuka. Tapi saya bawa satu senario, kita lihat dalam pembelajaran biasanya teori bell curve lah, akan berlaku di mana 20% memahami pembelajaran sepenuhnya. Okay, 60% dia faham separuh je, kan? Dan 20% ni tak faham langsung. Okay? Tapi 20% tu bukan learning loss ke? Tu lebih kurang yang sentimen yang Prof Datuk sebut tadi. Learning loss sebenarnya berlaku di mana-mana. Dan jika seorang murid tu tak fokus, kan? Alamak, terberangan pula tiba-tiba tengah
Puan Raini tengah cakap ke depan moderator, cakap terperangan pula, teringat makanan kat rumah ke apa. Sedekah itu, alamak dia cakap apa moderator cakap apa tadi? 10 minit terlepas ke, terberangan ke. So adakah itu learning loss? Macam mana kita nak ukur benda tu? So I think in the pandemic pula sekarang, tiba-tiba kita terpaksa bertukar kepada pembelajaran dalam talian sepenuhnya. So platform pembelajaran dah ada 5 berbagai prakarsa inisiatif yang dilakukan oleh kementerian, JPN, PPD, sekolah, macam-macam dah buat ni. Tapi sebenarnya ia adalah satu jurang pertukaran shift yang besar bersemuka. Tiba-tiba adalah sikit blended learning kan, pembelajaran teradun, dan tiba-tiba you dah tukar bersemuka dalam talian sepenuhnya. Very sharp curve dan sekarang pula KPM sedang bergerak ke arah pembelajaran hybrid. So di mana separuh pelajar bersemuka di sekolah dan separuh pembelajaran dalam talian. So satu perubahan baru lagi. So kita perlukan reka bentuk yang baru lagi. So macam mana kita nak menghadapinya ni? Saya rasa kita boleh kaitkan dengan 3 konsep asas iaitu pedagogi, ruang dan teknologi. So di universiti kita menghadapi isu yang similar atau yang serupa. Pusat Pengajaran UKM membangunkan satu kerangka pembelajaran aktif UKM namanya. So pedagogi, ruang dan teknologi. Macam mana kita nak sentuh ni? So pedagogi tu dan UKM juga bagi menangani isu tersebut, VC kita telah menggunakan satu naratif baru di mana pendigitalan pendidikan adalah satu prakarsa yang memacu pendidikan. Tapi di sekolah pula macam mana kita nak buat ni? Kan? Pedagogi, ruang, teknologi. So kita perlu reka bentuk PDPR ataupun PDP berdasarkan 3 konsep tadi. Pedagogi bersemuka ni yang sebelum ni, pedagogi dalam talian pandemik dan pedagogi hybrid bersama-sama ni. So kita pedagogi is very different in industry modes. So pedagogi ni bersemuka lain, dalam talian dia ada pedagogi dia, hybrid ada pedagoginya, dan ruang juga lain. Bersemuka macam mana ruang? Teknologi apa dalam ruang bersemuka? Ruang dalam talian. Pedagogi lain kan? Ruangnya lain. Dan ruang hybrid ni pun lain sebab kita mix and match dua-dua, dan teknologi pun lain. Teknologi bersemuka lain, teknologi dalam talian dan teknologi hybrid. So macam mana kita nak lihat ni semua? Saya suka bawa yang saya selalu lukis komik Atuk dan Helmi, dan apa yang Atuk dan Helmi ni cakap Atuk dan Helmi ni dia nak pergi universiti. So dia nak pergi universiti ataupun dia nak pergi sekolah ni naik kereta kan. Tapi kereta yang di zaman dalam talian ni adalah internet. Kalau tak di internet tak jadi juga kan. So itulah keperluan dia, dan itu yang perlu dilihatlah kan. Macam mana kita nak capai kalau tak di internet? Dan benda-benda ni is very different lah. Kalau pembelajaran digital tu berbeza dan pembelajaran bersemuka tu berbeza. So kita kena lihatlah semula dan rasanya apa yang kita perlu sediakan, dia bukan saja pandemik ni menjadi isu besar, tapi perubahan revolusi sekarang orang kata industrial revolution 4.4 4IR ataupun revolusi industri keempat. Macam mana kita nak menyediakan pelajar ataupun graduan yang dah tersedia masa depan. Dia punya pekerjaan masa depan ni semua berubah. Katakan dulu katakan toll booth dulu kan ada orang yang jaga toll kan. Ni beri duit. Tapi sekarang ada ke toll? Semuanya pakai digital Betul. Teknologi tak boleh menggantikan guru. Tetapi sebenarnya guru punya I think what we want to say is guru punya peranan tu berubah, daripada pengajar kepada orang kata facilitator lah, tapi saya suka sebut inspire, dia menginspirasikan pembelajaran. Macam mana dia bentuk? Dengan animasi ni, dengan digital di sini, dan dengan karakter dia juga. Guru tu tidak akan lenyap saya rasa sampai bila-bila. Tapi dia punya wadah tu berbeza, dia punya ruang tu berbeza, dan teknologi tu untuk membantu dia memacu pengajaran dan pembelajaran tu. So rasanya itu yang saya nak sentuh dalam tu.
untuk mereka bentuk daripada 3 aspek lah. So pedagogi, ruang dan teknologi itu berbeza, dan pedagogi bersemuka berbeza, dalam talian pun berbeza, dan juga bila kita hybridkan, kita gabungkan, adunkan, berbeza juga. So itu perlu dilihat, pedagogi, ruang dan teknologi merentas 3 dunia tadi. Thank you. Terima kasih Dr. Nur Ain. Back to you. Terima kasih atas jawapan yang sangat konklusif tadi daripada Dr. Helmi ya. Jadinya tadi kek tu perlu ada pedagogi, ruang dan teknologi. Okey, terima kasih. Kita sambung untuk pusingan kedua. Jadi soalan akan dikemukakan kepada Prof. Dato'. Ya, kita ingin bertanya ya kepada Prof. Dato' yang mempunyai banyak pengalaman dalam menginspirasi rakyat. Jadi bagaimana caranya untuk mengubah persepsi masyarakat untuk menghadapi isu learning loss ini secara positif? Dipersilakan Prof. Dato'. Pertama sekali saya lupa tadi cikgu ya, Cikgu Nuraini, saya banggalah di tokoh guru negara ya, itu satu pencapaian tertinggi kepada mana-mana pendidik dalam negara. Ini merupakan satu model yang perlu diikut oleh guru-guru lain. I think I expect you to do more research on this. Kalau boleh ya, cari pergi dekat kementerian RJS ataupun apa bentuk kajian dana ya, untuk membuat kajian yang lebih mendalam, empirical evidence, so that ya, negara akan tersuluh dengan permasalahan yang kita hadapi pada masa sekarang ini ya. Dan ini juga sedikit sebanyak ya boleh meredakan ya, ataupun mengurangkan persepsi negatif ya, yang akan mungkin timbul dalam kalangan masyarakat kita ya. Dan tadi bila Nurul kata ya, bagaimana nak mengubah persepsi masyarakat kepada untuk cara kita menghadapi learning loss dengan cara yang lebih positif lagi ya. Persepsi ini sebenarnya dia datang bukan sengaja ya, dia datang apabila orang mengutip ya, orang membelik, orang memetik, orang mendengar, orang meneliti dan sebagainya. Dia mungkin persepsi, mungkin realiti memang betul, ataupun persepsi separuh betul, atau persepsi tak betul langsung. Itu pun satu perkara yang perlu kita tentukan. There are various categories of perception ya. Tapi apapun dia terbentuk berdasarkan pada pengalaman penelitian yang dilalui oleh seseorang itu ya. Dan apabila cerita mengenai masyarakat ya, persepsi ini pun sama ya, dia akan terbentuk daripada apa yang dipercayai umum mengenai perkara ini. Dan saya percaya ya, apabila kita tadi cerita mula-mula yang saya sebut tadi, premis perbincangan kita, seluruh negara, seluruh dunia bercerita begini, bagaimana nak menyelamatkan nyawa. Lepas itu bagaimana nak menentukan kelangsungan hidup. Kemudian baru kita cerita mengenai urusan harian, pembelajaran, pekerjaan dan sebagainya. Yang ini pun kalau kita susun betul-betul, dia akan boleh diterima oleh masyarakat. Apa yang menjadi persepsi-persepsi itu adalah perkara-perkara yang dibiarkan kabur. Perkara-perkara yang tidak ada penjelasan. Perkara-perkara yang tidak ada ketentuan, terutama sekali oleh pihak kerajaan. Jadi apabila mengurus persepsi ini sudah barang tentu, yang paling penting adalah satu perkara yang jelas apa yang perlu dilakukan ataupun telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Dalam konteks learning loss ini contohnya, ya, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan adalah untuk menentukan sejauh mana ya kesan PDPR ini ya, telah menjejaskan ataupun mengibatkan learning loss dalam kalangan murid-murid, khususnya dalam konteks ini yang K12 itu. Kalau ada kajian yang benar-benar boleh kita terima, dan ini paling tidak pun menjadi satu sandaran, menjadi satu rujukan kepada semua masyarakat, dan tak ada lagi lah cerita-cerita persepsi ataupun teka-teki dan sebagainya. Itu satu perkara yang perlu kita lihat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kerajaan ataupun pembuat dasar, kementerian mengambil kesempatan ya,
dalam proses PDPR ini umpamanya dan learning loss ini kita juga boleh memperkenalkan strategi-strategi yang lebih baik, ya. Contohnya umpamanya inilah masanya kita telah mengalami, ya, perubahan jadual, perpindahan tempoh tarikh peperiksaan dan sebagainya, flexibility dalam berbagai hal, dan ini boleh kita ambil kesempatan untuk melihat balik kesesuaian, ya, pembelajaran secara penggal ataupun dan sebagainya. Mungkin kita boleh perkenalkan sistem macam di universiti umpamanya. Kalau saya cuba gambarkan kenapa dulu pelan pembangunan pendidikan diselaraskan dengan pembangunan pengajian tinggi 2013, 2023, 2015, 2025. Dianya mengambil kira untuk nak streamline antara sekolah dengan pengajian tinggi. Begitu juga dengan proses pembelajaran di ini, ya, saya percaya, ya, ini boleh dilakukan, ya, dengan cara yang lebih strategik lagi, ya. Dan saya percaya umpamanya kalau di universiti setelah mula menggunakan semester system, ya, kenapa tidak kita ambil kesempatan melihat bagaimana semester sistem di peringkat sekolah juga boleh diperkenalkan. Dia lebih sedikit, kalau tidak besok pelajar-pelajar akan mengalami cuti panjang, cuti penggal. Dia pergi lama-lama, ini pun learning loss yang bukan pandemik, yang berterus-terusan. So yang ini pun boleh kita lihat, ya. Kalau dalam sistem semester, ya, dia cutinya pendek-pendek, ada ataupun yang lebih bagus ada juga yang dikenalkan tri-semester system. Ini pun satu perkara yang perlu kita lihat. Dan saya juga tertarik daripada apa yang disuarakan oleh Cikgu Nordin tadi, ya. Cikgu menyarankan flexibility ataupun kita empower cikgu-cikgu sekolah-sekolah, ya, untuk lebih kreatif dalam melaksanakan. Sebab kita kena ingat, ya, tahap kesediaan pelajar-pelajar adalah berbeza. Tahap kemudahan yang ada adalah berbeza. Ya, tahap kesediaan adalah berbeza. Dan malah tahap guru-guru pun juga berbeza. Jadi kita perlu sesuaikan, ya, flexibility dalam konteks pelbagai, dalam konteks penyampaian, dalam konteks penilaian, dalam konteks penjadualan dan sebagainya. Ini satu perkara yang saya rasa akan lebih memeriahkan lagi sektor pendidikan kita. Dan yang paling penting, the bottom line is untuk kita menentukan apa yang pengalaman, pengetahuan dan juga kemahiran yang didapati oleh pelajar itu lebih padu, lebih banyak, ya, dan lebih itu. Dan saya suka tadi nak sebutkan, ya, soal character building yang tidak terdapat dalam PDPR ini. Dan ini perlu kita lihat bagaimana the functional equivalent, ataupun perkara yang kesamaan yang boleh dilakukan dalam tempoh-tempoh yang tersekat oleh PDPR dan sebagainya. Ini satu perkara yang perlu kita lihat bersama-sama lah. Dan dalam konteks kerajaan juga, apa yang lebih penting adalah transparansi. Kalau umpamanya persepsi nak dihindarkan, semuanya everything must be on the table. Sama-sama kita hadapi bersama-sama. Engagement dengan semua pihak. Ya, you can engage. Ya, kalau tidak, ya, orang akan sentiasa berteka-teki dan sebagainya. Empowerment is very powerful. Ya, empowerment is very powerful. Semua pihak, parent ke, sekolah ke, pelajar-pelajar sendiri ke, ya, kita libat uruskan bersama-sama, ya. Dan kita sebenarnya sebagai sebuah negara, we are not doing it ourselves alone, you know. Kita belajar daripada banyak negara-negara lain, ya. Walaupun konteksnya berbeza, persekitarannya berbeza, tahap kesiapannya berbeza, kita boleh belajar dengan sedikit ubah sesuai, ya, dengan apa yang diperlukan oleh negara ini. Dan saya percaya kalau ada keterusan itu, transparansi, kalau ada keterlibatan empowerment, kalau ada langkah-langkah yang lebih tegas mengenai transformasi kepada pendidikan ini, ya, saya percaya, ya, ia akan lebih meyakinkan orang dan orang rasa teruja. Kita nak memanggil untuk semua pihak, parent umpamanya atau masyarakat terlibat sama, ya, dalam proses untuk membangunkan negara ini. Dan kita perlu ingat, ya, we are in the world of competition. Kita dalam dunia persaingan dengan negara-negara lain, ya. Kita bukan bersendirian, ya. Dan dunia ekonomi pun interrelated antara satu dengan lain, ya. Dan sedikit sebanyak kita telah tertinggal sedikit dengan
negara-negara yang pernah kita tinggalkan jauh dulu. Mereka telah catching up dengan kita, ya. Dan inilah masanya untuk kita tentukan bahawa kita mempunyai kemampuan untuk pergi dengan lebih jauh lagi. Dan saya percaya, ya, persepsi-persepsi itu akan terus hilang dan akan ditukar menjadi kebertanggungjawaban bersama untuk menentukan sistem pelajaran kita lebih mapan, lebih baik lagi dan memberi kesan yang baik kepada masyarakat dan juga pelajar-pelajar kita secara keseluruhannya. Dan indikator-indikator antarabangsa perlu kita tentukan. Kita kena lihat bahawa kita sentiasa ke depan memenuhi standard luar negara, ya. Dan kadang-kadang kita terlalu megah dengan pencapaian kita tanpa kita melihat kepada apa yang telah dicapai oleh orang lain, ya. While we thought that we are running fast, others are flying already. Ya, orang lain dah terbang. Kita ingat kita dah lari laju, ya. Rupanya kita tinggal jauh dah sebab orang lain dah jauh tinggalkan kita sebab kita hanya pandang ke dalam saja. Kita kena lihat keluar, ya. Dan itulah, ya, keyakinan sebagai sebuah negara, ya, kita perlu ada satu plan, ya, yang lebih mampan lagi yang boleh diterima oleh semua pihak. Jadi saya harap, ya, semua pihak, terutama sekali, ya, segmen-segmen yang pendidikan, ya, diramai tu. Kalau semua guru-guru tu, ya, 400 lebih ribu, ya, cikgu, ya, 400,000 lebih, ya. Satu yang saya kesianlah, ya, PDPR ini, ya, umpamanya kita addresskan dulu apa shortcoming-nya. Cerita mengenai pencapaian sebagai sebuah negara, umpamanya kita kena terima hakikat bahawa capaian kita masih tersekat-sekat dan dilaporkan, ya, 40% daripada pelajar-pelajar kita tak akses betul-betul kepada internet. Ini satu perkara yang dia perlu address. Kalau tak ada satu keputusan oleh pihak kerajaan umpamanya untuk menangani ini mana orang percaya? Orang akan sentiasa mempunyai sikap pandangan yang sangat negatif kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan. Itu juga termasuk umpamanya peranti-peranti yang kemudahan-kemudahan pembelajaran, ya. Kadang-kadang kita lihat sedih, ya, satu telefon, satu komputer dibagi adik-beradik ramai-ramai, kesekitaran ruang-ruang pembelajaran dalam rumah. Kadang-kadang bukan semua orang yang selesa macam cikgu, bukan semua orang selesa macam Dr. Helmi, bukan semua orang selesa macam Dr. Nurul. Ada orang duduk flat, duduk ramai-ramai, macam mana nak kongsi, nak belajar dan sebagainya. Conducive environment, mana mesti ada satu learning center community level yang perlu dibangunkan. Mungkin dah ada, tapi perlu diperbanyakkan lagi. Ini pun satu perkara inisiatif-inisiatif yang mungkin datang secara apabila kita menangani konflik ataupun krisis yang kita hadapi pada masa sekarang ni. Dalam masa krisis ini kita sebenarnya lebih banyak kreatif, lebih banyak inovasi yang timbul. Tapi itu perlu diterjemahkan dan itu perlu diarus perdanakan. You mainstreaming all the good initiative ini supaya tidak ada jurang antara masyarakat, tidak ada jurang antara dua bandar dan bandar, tidak ada jurang antara miskin dan kaya. Itu satu perkara sebab saya percaya education is for all. Itu convention daripada United Nations. Education is the right of everyone. So kalau ada learning loss, ada yang learning gain, kita kena cari, ya, cikgu, ya, apa falsafah dan learning gain yang kita boleh dapat. Apakah yang kita boleh dapat tambah nilai daripada proses-proses pembelajaran yang cikgu kata sebutkan tadi, inovasinya, kreativitinya, empowermentnya, autonominya. Ini satu perkara yang saya percaya, ya, itu semua terminologi-terminologi yang perlu kita lihat kepada apakah langkah-langkah dan plan of action yang boleh memperkukuhkan lagi apa yang kita hadapi kekurangan pada masa sekarang. Dan saya sebenarnya nak mendengar lagi dalam kalangan cikgu dan juga daripada pendidik muda kita apa yang ada mereka boleh kongsikan setakat itu. Dan kalau ada soalan, saya suka untuk nak menjawab apa-apa soalan yang ada. Terima kasih banyak. Dan saya ambil kesempatan untuk sekali lagi Dr. Nurul, ya, mengucapkan terima kasih kerana beri kesempatan, ya, walaupun mungkin bukan dalam dunia ataupun khusus kepada saya, tapi sebagai pendidik, ya, sama ada di peringkat sekolah K12 kepada peringkat atas tertiary education, sebenarnya sama saja. Ya, kita dalam proses rantaian, ya, daripada yang paling rendah kepada yang paling atas, daripada pelan pembangunan pendidikan kepada pelan pengajian tinggi negara yang mempunyai
stream yang sama yang telah diaruskan daripada 11 anjakan kepada 10 lonjakan itu akhirnya mengeluarkan guna tenaga manusia yang kita keluarkan. Dan kalau kita baca dokumen-dokumen RM11, RM12 itu, ya, itu pun merupakan satu panduan kepada kita bagaimana corak guna tenaga masa depan yang ingin kita keluarkan dalam sistem pendidikan kita ini. Dan saya juga rasa teruja sebab selama ini kita juga telah menjadi pentas antarabangsa. Tiba-tiba umpamanya sejak 2009 ke atas ni, kita ada lebih kurang 160,000 pelajar-pelajar antarabangsa kat sini. Dan ini pun mungkin boleh dikongsikan, merancangkan lagi, mewarna-warnikan lagi sistem pendidikan dalam negara kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Datuk. Ya, nampaknya semua pihak perlu membuka mata kasar, membuka mata hati untuk melihat secara telus setiap aspek untuk kita lakukan satu transformasi atau revolusi pendidikan supaya tidak berlaku satu pandemik pendidikan pada masa akan datang. Jadi kita pergi kepada Puan Nurhaini. Jadi apa pandangan yang bersama Puan Nurhaini? Adakah guru-guru dan pelajar-pelajar kita sudah mampu dan bersedia untuk mengimplementasi sepenuhnya pendidikan yang berasaskan digital? Masihkah perlu kepada latihan pengukuhan dan sebagainya? Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nurul Ain. Apabila soalan itu diajukan, ya, iaitu mampu. Ya. Jadi kalau bercakap atas kapasiti mampu, mungkin guru tidak mampu dalam keadaan yang maknanya tidak terancang berlakunya COVID ini dan dengan kekurangan yang ada dalam guru menguasai digital. Jadi tetapi jika diberi sokongan dari semua pihak, dari membantu kemampuan guru, dan guru bagaimanapun perlu bersedia sebab pandemik membuka mata dan minda untuk menggunakan teknologi dalam skala yang besar. Yang mana hari ini ianya bukan lagi bersifat eksklusif atau alternatif, tetapi sebaliknya menjadi keperluan bagi guru untuk meneruskan kelangsungan pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya seronok tadi, ya, bila Profesor Madya bercakap tentang pedagogi, ruang dan teknologi. Jika dapat sama-sama diimplementkan, buat satu transformasi dalam pentas, ya, pelantar pembelajaran, itu ada satu pendekatan yang terbaik untuk menggunakan teknologi dalam pendidikan. Jadi hari ini kita mendengar hybrid learning, bagaimana digabung jalinkan, ya, pembelajaran berbantukan digital dan juga bersemuka. Kita juga dengar blended learning, ya, dalam mana yang sekarang ini akan dimulakan sekolahannya. Jadi separuh dalam kehadiran untuk menjamin keselamatan dan kesihatan murid, hanya 50% murid yang dibenarkan di sekolah secara bersemuka. Jadi masa ruang belajar di sekolah, yang ini dapat menjalankan PDP bersemuka, manakala bagi separuh lagi murid belajar berbantukan teknologi. Jadi soalan itu menjuruskan kepada kemampuan guru. Jadi bagi saya, kerana PDPR telah berlangsung daripada tahun lepas walaupun tidak sepenuh masa dan pada tahun ini, jadi guru telah melaksanakannya. Guru telah biasa dengan terminologi Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, Telegram dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi isu guru, ya, satu ketika dahulu bila saya memimpin sekolah Jalan 3, ada 9 guru yang fobia, takut kepada teknologi, takut kepada alat, takut ingin nak cuba. Jadi pada hari ini Kementerian Jabatan dan PPD telah cara tidak sedar bila PDPR berlangsung, maknanya guru mau tak mau, suka atau tak suka, kena melakukan pengajaran secara atas talian untuk memastikan murid belajar. Oleh itu, saya rasa semua pihak perlu terlibat dalam memastikan guru ini mampu
dan kesediaan guru untuk menggunakan digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita alhamdulillah ya, kita baca dari pengumuman yang berbahagia Menteri Kanan Pendidikan bahawa 10,200 buah sekolah dilengkapkan dengan capaian jalur lebar internet yang berkuasa 30 hingga 100 megabyte sesaat dan juga kepada sekolah luar bandar. Jadi inilah perkara yang jadi masalah capaian internet. Bila kita nanti mungkin sudah ada perancangan peranti, guru juga adalah manusia yang mana dia terikat kepada institusi keluarga, dan saya rasa tidak semua guru mampu mengadakan atau memiliki peranti yang lengkap, apatah lagi terlibat anak yang belajar. Kadang-kadang 4 orang anak belajar sekolah tahap 1, tahap 2, sekolah menengah, 4 orang. Ya, jadi ada juga guru yang terkesan dengan pandemik COVID ini. Jadi itulah ya, maknanya perkara-perkara ini mestilah diberi pertimbangan dan juga kena pasti. Jadi tindakan segera adalah insentif kepada guru membeli data dan juga alat bantu mengajar, dan juga mungkin pengalaman saya berada di sekolah sister school di Melbourne pada tahun 2019, bagaimana guru-guru sana, bagaimana Jabatan Pendidikan mengatur guru dapat membeli, sewa beli laptop Apple untuk semua guru. Ya, jadi kita lihatlah canggih itu pada 2019. Mungkin dasar ini boleh diperkenalkan kepada Malaysia untuk guru memiliki laptop Apple dan sebagainya dengan sewa beli. Akhirnya menjadi milik cikgu itu dalam memastikan pembelajaran dan pengajaran bersan dengan menggunakan apps yang canggih-canggih yang dapat mengisi ruang pembelajaran digital masa hadapan. Juga peranan JPN dan PPD, maknanya membuat profiling guru yang mana mahir, separuh mahir, yang memerlukan latihan yang berterusan. Jadi pihak sekolah menyediakan secara data berapa persen guru yang mahir, yang kurang mahir, yang separuh mahir. Bagi saya ini adalah penting kerana kita tidak boleh lagi sleep on the matter, sebab pelajaran akan datang jika berlaku lagi. Kita dah menghadapi 2 tahun. Jadi pihak kementerian, jabatan dan PBD well addressed. Satu perkara ialah proficiency atau kompetensi guru dalam menggunakan teknologi dalam melangsungkan PDP yang berkesan. Dan juga berhubungan dengan itu, sekolah juga memainkan peranan yang penting. Ya, bagaimana saya kata sekolah perlu ada kerangka mengurus sumber manusia. Pada satu ketika saya memimpin sekolah, sekarang saya telah bersara ya, 5 tahun telah bersara dengan jawatan akhir saya guru besar di SK Jalan 3. Ramai guru yang mempunyai sijil dalam ijazah sarjana muda ICT, Computer Science. Tapi ketika itu pengajaran berbantukan teknologi belum lagi giat dijalankan. Ya, macam-macam masalah, komputer tidak cukup, makmal tidak sempurna, penyelenggaraan yang tidak sempurna. Jadi tidak boleh menggunakan komputer dalam pengajaran pembelajaran. Jadi guru-guru berkenaan telah ada kalangannya tidak pernah menjadi guru ICT atau guru yang menggunakan ijazahnya dalam PDP. Sebaliknya menjadi guru matematik, guru sains, guru bahasa Inggeris. Dan pada masa kini, atas keperluan sekarang mendesak, saya rasa guru-guru ini, ya, guru-guru ini perlu dipulangkan kembali kepada subjek matternya dalam bidang ICT. Kerana basically guru-guru ini telah mempunyai basic, ya, tidak perlu lagi buat latihan dari bawah. Jadi perkara ini perlulah sekolah, ya, sekolah melihat secara komprehensif dan objektif, ya, memberi balik tugas dan berikut ijazah yang dimiliki
untuk memastikan digital, pembelajaran digital dapat diteruskan. Jadi secara tidak sedar ya, bahawa kita sentiasa menyebut kita ingin melahirkan murid digital, zaman digital, digital age dengan IRA 4.0. Jadi inilah masanya. Jadi sometimes we think that something happen, blessing in disguise. Kalau sebelum ini mungkin kalau kita biasa-biasa tidak dilanda oleh COVID, kita masih lagi melaksanakan PDP seperti biasa. Tapi keperluan hari ini kepada teknologi dan digital, mungkin PPD boleh menjadikan tempat one stop center bagaimana mengumpulkan banyak sekolah membuat modul mengikut aras keperluan murid. Sama ada modul berbentuk pengayaan pada murid yang high flyers, murid yang memerlukan pengukuhan yang maknanya masih goyang, perlu pengukuhan, perlu banyak latihan, dan juga murid yang memerlukan pemulihan atau banyak istilah yang gunakan catalyst, mungkin boleh diubah suai, dijadikan sebagai bahan atas talian. Jadi inilah peranan PPD, bagaimana bekerja dengan sekolah, mengumpul sebanyak mana yang ada untuk menjadi sumber bahan baru kepada murid seatas talian. Sekurang-kurangnya adalah kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah. Begitu juga dengan perancangan strategi Key Performance Indicator yang mana menekankan kepada isu strategik kemahiran guru dan murid dalam menguasai digital, pembelajaran digital hari ini. Ya, perlulah mengadakan strategi dan juga melaksanakan strategi dan melihat feedback daripada strategi itu dalam keadaan dalam masa yang kita menghadapi masalah itu hari ini, supaya kita dapatlah betul-betul mantap pengajaran, kemahiran guru, kompetensi guru dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan. Dan juga seperti mana yang telah disebut oleh Datuk Dr. Prof. Ridwan tadi, bahawa kita ini expose anak-anak murid kita kepada pertandingan di peringkat antarabangsa. Seperti ICAS yang diutarakan oleh University of di Australia, International Competition Assessment for Schools, dan semua mata pelajaran. Beri pendedahan apabila murid dan guru dapat menggunakan digital secara optimum, dapatlah kita mengakses, dan banyak ya sekolah yang dapat mengambil pertandingan pembelajaran di atas talian di luar negara. Dapat mengukur, maknanya anak-anak murid di sekolah kita tidak kurang hebatnya. Ada yang mendapat distinction, gold award, ya. Anak murid saya pernah ya dalam keadaan secara online mengambil satu pertandingan, menyertai satu pertandingan creative writing. Jadi di Commonwealth country mendapat gold award, ya, sebuah sekolah di Malaysia, sekolah kebangsaan Jalan 3 murid yang mendapat gold award. Maknanya kita mampu dalam keadaan sebelum ini, saya telah mampu menggalakkan murid supaya explore, ya, explore outside the world to see where you are. Ya, jadi dengan bermakna pengetahuan pembelajaran dapat diaplikasikan dalam menjawab soalan-soalan yang telah dianjurkan oleh pihak antarabangsa. Seterusnya, beban tugas guru perlulah dikurangkan. Ya, jadi dan juga mungkin guru dibangunkan aplikasi yang mesra pelanggan, user friendly, berteraskan telefon bimbit untuk memudahkan pelaporan mungkin dari segi pentafsiran bilik darjah muridnya, peratus pencapaian, yang mana boleh diberi feedback semerta untuk design, ya, design the needs dalam pembelajaran untuk memenuhi aras murid supaya menguasai pelajaran yang perlu dikuasai. Dan apabila kita menyebut tentang mampukah guru diberi latihan dan sebagainya, mungkin kementerian boleh juga menyediakan pelbagai pelantar pengajaran. Seperti hari ini dia ada Delima
yang mana telah dengan kerjasama Google, Microsoft dan juga Apple. Jadi mungkin pihak-pihak ini, these are the service provider dalam teknologi ini, boleh mengajukan kursus-kursus yang berskala besar, yang mana yang advance dalam digital untuk adakan pensijilan kepada guru-guru. Jadi perlu ada guru-guru yang memanglah ada guru yang memang berminat tinggi. Seorang guru yang mempunyai kemahiran dalam ICT ini, dia boleh, orang kata dia boleh champion di sekolah. Apa jua, dia boleh menerangkan satu pegalan data, boleh site-site yang memenuhi keperluan hari ini untuk quick report kepada pihak-pihak mana berkeperluan. Jadi kalau boleh dibangunkan, semua guru mempunyai kemahiran, kompetensi begitu yang boleh kementerian aturkan dengan this service provider adalah satu perkara yang tidak mustahil. Digital learning yang betul-betul kita idamkan akan terlaksana. Di samping itu juga perlu ada libat urus semua pihak, usaha bersepadu, kolaboratif dan holistik, membangunkan guru dan murid yang berkompetensi dalam digital. Mungkin juga sekolah dan juga kementerian kolaboratif dengan IPTA. Ya, jadi seperti tadi UKM ya dah bercakap mengenai ruang pedagogi dan teknologi berbuka atas talian. Sangat menarik kalau boleh perkara yang sama dilaksanakan di sekolah. IPG yang mempunyai universiti yang ada grant, ya, MySI dan sebagainya. Bagaimana to give back to school as a community? Bagaimanakah bahan-bahan pengajaran pembelajaran yang berbentuk digital, content wise, kita boleh minta advice daripada sekolah. Kerana saya sendiri walaupun guru di awal 81, masa itu tidak lagi menggunakan teknologi, ya. Saya nasib saya sepanjang menjadi guru 24 tahun mengajar kelas peperiksaan, ya, dalam bahasa Inggeris, ya. Hari itu kita peperiksaan UPSR adalah kayu ukur pencapaian murid yang menguasai ilmu. Jadi saya buatlah latih to be, ya, drilling, mengumpul soalan mengikut aras, ya, cari soalan, murid angkat tangan yang mudah, yang senang, yang susah, ya, untuk memenuhi keperluan murid. Itu tahun way back 1995. Jadi dengan usaha begitu, murid telah berjaya. Saya minta maaf, ya, sebab kita nak habis sebelum jam 10.30, jadi kalau boleh ringkaskan sedikit. Jadi seterusnya pelibatan pihak NGO berkepentingan pendidikan bukan sahaja rely kepada Kementerian Pendidikan, semua kementerian boleh memainkan peranan dalam mengadakan capaian internet dan juga peranti yang lengkap kepada semua pihak untuk memastikan pembelajaran berasaskan digital ini dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada jawapan Puan Aini tadi. Ya, maaf, ya, sebab kita nak habis, ada beberapa soalan, ya, kita nak jawab sebelum akhirnya. Faham. Jadi satu soalan lagi kepada Prof. Madya, Dr. Helmi. Terdapat jurang yang luas di antara learning loss pelajar bandar dengan learning loss pelajar luar bandar dan pedalaman. Pada pandangan doktor, apakah cara yang dapat memperkecilkan jurang antara kedua pihak ini? Dipersilakan. Terima kasih, ya. Soalan yang daripada soalan saudari Dr. Moderator. Menarik sekali. Terima kasihlah juga kepada Prof. Datuk tadi dan Puan Aini. Okay. Saya suka memetiklah revolusi industri keempat, sebelum kita pergi jauh. World Economic Forum menyatakan bahawa kita ni sebenarnya hidup dalam 3 dunia. Okay? Pelajar sebenarnya hidup dalam 3 dunia. Okay? Dunia fizikal, dunia digital dan dunia biological. Okay? Dan dunia fizikal ni mereka ada bersemuka, kan, dengan teknologinya. Okay? Dia ada iPad, dia ada phone, ada yang tak ada. Dunia digital, augmented reality, dia duduk dalam dunia maya dia, dalam dunia WhatsApp, dalam dunia Facebook dia, media sosial, dia duduk dalam dunia dia. Okay, dan biological, dengan merentas, dia ada Apple Watch lah, dia ada macam-macam gadget lah. Dan sebenarnya benda ni
apa, jika kita tidak masuk ke dunia pelajar, okay, dan dunia mungkin sekarang dia mungkin hybrid lah, half-half kan, ada bersemuka, ada digital, tapi mungkin di 10 tahun lagi, 20 tahun lagi semuanya digital, semuanya dah kita duduk rumah aja, maybe kan, maybe, okay, but benda-benda ni kita kena menyediakan pelajar-pelajar tu terhadap dunia yang ever changing, okay, is very disruptive, very fast following, semuanya sangat cepat lah, dan saya suka petik Prof Datuk tadi sebut tentang empowerment guru dan pelajar, dan juga Puan Nani ada sebut pasal flexibility, dan guru berkreatif. Macam mana guru nak berkreatif? Sebenarnya guru kreatif di dunia bersemuka ataupun untuk pengajaran PDP bersemuka penting. Tapi guru juga perlu kreatif secara digital, ya. Dengan orang kata mungkin kalau dia ada teknologi seperti iPad, dia boleh menggunakan dia boleh menggabung, dia boleh mengubah komposisi muzik, dia boleh mengubah augmented reality, dia boleh bangunkan, okay? Dia boleh melukis dengan Apple Pencil, okay? Dia boleh buat penceritaan digital, rakaman digital, buku interaktif. So semua ni sebenarnya boleh dilakukan, dan Puan Haini ada sebut tadi, saya suka petik semua guru perlu ada kemahiran digital, dan latihan perlu diadakan. Sebenarnya ada dalam portal Gleamer tu. Nah, kalau tengok dalam tu ada banyak latihan, banyak aktiviti dalam tu yang tersedia, dan ini adalah sebenarnya satu orang kata kolaborasi yang orang kata the first in the world, if not in South Asia, yang mana syarikat besar gegasi orang kata yang hebat dalam teknologi ni, okay, Apple, Microsoft dengan Google bergabung untuk membangun satu platform. Tak ada dekat Australia pun, hari tu saya ada bagi talk di Australia, mereka panggil, diorang pun tak ada lagi sistem yang macam ni. So I think this is the platform is here. Okay, the Gleamer is here sebenarnya. Tapi betul lah, pelajar sekarang dia digital native. Dia hidup memang dah digital. Ya Allah, tekan ni handphone macam makan nasi je kan. Tapi kita digital immigrant, kita kena belajar. Saya pun sendiri macam mana nak buat app ni, macam mana nak guna ni. So saya pun terpaksa tanya anak saya kan, tengok internet macam mana nak guna ni. So I think benda-benda tu yang kita perlu lihat semula lah, right? Dan berkaitan dengan jurang digital ni, okay, sebenarnya itulah sekarang saya sedang collaborate dengan KPM berkenaan ekosistem pembelajaran hybrid ini. Sebab memang soon akan itulah macam apa Nahini sebut tadi, soon sekolah ni akan masuk dah ni. So kita again is about itulah yang tiga konsep tadi, pedagogi, ruang dan teknologi. Macam mana kita nak mereka bentuk supaya dia I think the pembelajaran bersemuka tu, pembelajaran dalam talian, ruang bersemuka, ruang dalam talian, dan untuk menghubung jalinkan macam mana kita nak memberikan pembelajaran yang lebih bermakna lah. Okey, mungkin sebab masa pun nak habis ni, saya bagilah sikit maybe petik satu point lagi, yang mana saya suka petik dua petikan lah. Pengarah saya Prof Insinyur Dr. Kamal selalu sebut from 0 to 1 dia susah. Okay, sama juga dengan teknologi, from 0 to 1 ni susah ni nak belajar ni. Tapi bila dah 1 2 3 4 5 ataupun 1 2 3 4 dia jadi repetition, dia jadi lumrah. Dan saya juga suka sebut ada 4 fasa di mana benda baru tu dia biasanya melalui 4 fasa. Fasa pertama adalah so ni daripada Tuckburn. So first phase is forming. Okay, dalam forming ni dia buat forming, and then kedua dia akan berlaku storming, yang mana sama je dengan pandemik sebenarnya. Kita alamak sebenarnya semua dah macam mana nak buat ni pembelajaran dalam talian ni, semuanya dah tiba-tiba semua dipaksa. So semua akan berlaku hura-hura. Storming, macam mana nak guna ni, macam mana nak guna iPad ni, macam mana nak guna Gleamer ni. And then kita akan masuk ke fasa ketiga, iaitu norming.
oh saya dah reti dah guna ni klik kat sini dia, oh Zoom ni macam ni klik dia kan. Dan akhirnya kita akan ke fasa performing di mana kita memahami ekosistem tu, memahami pembelajaran dalam talian, pedagoginya, ruangnya, teknologinya, dan kita akan perform di situ. So I think betul kita ada orang kata menggabung jalin di situ, dan juga maybe last lah kan last kali ya, dan saya sekarang terlibat dengan cedik program dengan Yayasan Petronas dan Yayasan Hasanah, KPM, Apple and Maxis dan mereka sediakan 30,000 iPad untuk B40, dan I think this is the initiatives that yang macam Prof Datuk sebut tadi it's not just about the government, okay, bukan kerajaan saja, KPM, tapi I think industri, pihak luar, NGO, kita kena gabung jalin supaya dia pelajar kita tak tertinggal, dan makin ketinggalan dan makin ketinggalan, kesian mereka sebenarnya. Itulah saya punya pesan akhir untuk semua. So kita perlu ada fasa forming, storming, norming dan forming supaya kita perform, akhirnya perform. Alright, thank you Dr. Moderator. Terima kasih Dr. Helmi atas penjelasannya tadi. Jadi mungkin pandangan Puan Raini tadi mengatakan nak Apple tadi, boleh minta kepada Duta Apple kita pada semua guru-guru di Malaysia untuk mendapatkan satu iPad ataupun satu laptop. Okey, jadi ada beberapa soalan di sini daripada daripada hadirin dan hadirat. Jadi untuk satu soalan ni kita tumpukan kepada 5 minit sahaja. Okey, soalan yang pertama saya rasa diajukan untuk Prof Datuk. Sekiranya kita teliti dengan tekun perbincangan pada malam ini, learning loss kedengaran seperti satu ancaman kepada dunia pendidikan. Pada pandangan para panelis, apakah kesanjang kepanjang akibat learning loss kepada negara? Daripada Fakhri Rahman. Dipersilakan Prof Datuk. Ya, terima kasih. Memang umpamanya kita tidak boleh mengelak. Sebenarnya kita seperti yang saya sebut dari awal tadi, kita menghadapi pandemik secara tiba-tiba. Tidak siapa pun bersedia untuk menghadapi pandemik ini. Dan kalau kita bagi urutan keutamaan, saya sebutkan lagi sekali, nyawa, kelangsungan hidup, kemudian baru urusan-urusan kita nak belajar, nak bekerja dan sebagainya. Jadi setakat ini sebagai rakyat umpamanya kita perlu rasa bersyukurlah dulu dengan apa yang kita ada, boleh menyelamatkan diri, dan nampak gaya sebagai sebuah negara juga kita nampak langkah-langkah kerajaan walaupun sedikit terlambat, walaupun umpamanya kita nampak agak mencemaskan pada satu masa, tapi petanda-petanda mutakhir ini kita nampak sedikitlah agak cerah untuk kita menghadapi hari-hari yang akan datang. Dan tidak lama lagi umpamanya kerajaan akan mengisytiharkan endemik, dah hidup seperti biasa. Walau bagaimanapun kita perlu membuat ubah suai cara, sebab virus akan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi walaupun tadi disebutkan memang kita kesal dan learning loss tu berlaku, apa yang perlu kita tentukan adalah ianya boleh kita kawal. Dan dalam banyak hal sebenarnya masa yang ada ini kita ataupun kerajaan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengawal, dan semua pihak yang lain juga perlu mengambil langkah untuk sama-sama menentukan bahawa learning loss ini berkurangan. Nak katakan tak ada langsung tak boleh. Tak ada, sebab learning loss bukan saja sebab pandemik. Macam-macam sebab boleh menjadi learning loss ini. Dan yang saya nak sebut juga, the learning gap, jurang pembelajaran yang sekali sama-sama kita kena baca dengan learning loss ini. Sebab umpamanya dalam keadaan sekarang kita banyak dapati bahawa masih banyak ruang-ruang ataupun kesempatan baru yang boleh kita terokai untuk menentukan bahawa sistem kualiti pendidikan yang diterima oleh pelajar-pelajar kita mempunyai satu tahap yang lebih meyakinkan, dan kita melihat ini secara perbandingan dengan masyarakat ataupun sistem pendidikan luar negara. Itu daripada pandangan saya lah. Terima kasih.
Terima kasih banyak atas pandangan Prof. Datuk. Okey, jadi kita berpindah kepada soalan yang seterusnya daripada saudari Mira Ahmad. Saya rasa ini diajukan kepada Prof. Madya Dr. Helmi. PDPR memerlukan tidak hanya kemahiran guru tetapi juga penglibatan aktif ibu bapa. Sekiranya ibu bapa tidak cakna tentang pendidikan anak-anak, sukar untuk menjayakan PDPR kerana murid-murid berada di rumah bukan di sekolah. Memahamkan ibu bapa juga kadang sama sukarnya dengan memahamkan anak-anak murid. Apa pandangan para panelis? Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nurin. Oh, makin susah ni soalan ni. Okey. Ibu bapa So ibu bapa, yes, betul. Ibu bapa ni sangat penting untuk memahami keadaan anak-anak, dan sekarang di musim PDPR lah, sebelum masuk sekolah ni kan, apa yang ibu bapa perlu cakna tadi ayatnya, cakna adalah apa yang berlaku di dalam ruang digital tu, ruang digital kan, apa yang berlaku dekat delima. Itu sebenarnya sekolah dia sebenarnya dah dalam talian. Dia sebenarnya bersekolah juga tapi dalam talian, dan apa yang kadang-kadang kalau tak boleh masuk delima tu, masuk WhatsApp, gurunya masuk WhatsApp, gurunya masuk Telegram. So I think these are the important things yang ibu bapa perlu prihatinlah terhadap perkara-perkara itu. Dan betul macam Puan Nohini sebut tadi, tentang yalah, kata kadang-kadang kita tak mampu kan, ada ibu bapa yang tak mampu, ada yang mampu, dan apa yang kita perlu buat dalam dunia digital sekarang ni adalah kita perlu prioritize. I think kita nak semua benda smart, pintar, kita nak kereta pintar, kita nak kita nak rumah pintar, kita nak vacuum pintar, kita nak kitchen pintar ataupun dapur pintar kan. Tapi pendidikan kita kenapa tak pintar? So I think pendidikan pintar itu perlu menjalinkan juga guru, murid dan juga ibu bapa dan seluruh ekosistem tu. So I think of course it's important to gauge the parents, atau maksudnya penting untuk bersama-sama ibu bapa dalam memahami seseorang pelajar tu bukan saja hidup di dunia fizikal, tapi dunia digital ni berbeza. Dia ada persona dia ada kawan-kawan dia, dan dia ada macam-macam lagi dalam tu yang perlu difahami oleh ibu bapa. So kita dua dunia tadi perlu difahami oleh ibu bapa supaya pembelajaran tu lebih baiklah dan lebih bermakna untuk pelajar tersebut. Thank you. Terima kasih Prof. Madya Dr. Helmi. Okey, jadi kita pergi kepada soalan terakhir daripada Zul Azrin Azhar untuk yang berusaha Puan Nurhaini. Guru bukan hanya penyampai ilmu untuk memastikan pencapaian akademik yang baik bagi setiap murid, tetapi juga untuk membentuk insan. Jadi bagaimana PDPR mampu membentuk kemenjadian para murid bukan hanya dalam pencapaian akademik, bahkan syakhsiah diri mereka? Dipersilakan. Okey. Memang betul lah ya, guru bukan saja menyampaikan ilmu tapi juga mencorak kepribadian dan juga menjadi insan yang berguna. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini, PDPR yang mana penerapan nilai itu yang mana tidak begitu ditekankan ya, kerana oleh itu saya rasa bolehlah pihak sekolah, pihak kementerian, pihak PPD merancang dalam PDPR bukan saja membangun domain kognitif, juga afektif dan juga psikomotor, di mana boleh menyediakan apps atau apa-apa yang berbentuk mana penegasan untuk mencorakkan murid ini kepribadian atau menjadi insan yang berguna selari dengan falsafah pendidikan negara. Jadi saya yakin apabila kita telah melaksanakan PDPR, jadi kita telah belajar apakah kekurangan, apakah yang perlu ditambah
ya, sama ada peranan itu guru dan juga ibu bapa atau bahan pengajaran yang mana boleh membentuk kepribadian murid dalam pembelajaran dan pengajaran di rumah. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Nurhaini di atas jawapan sebentar tadi. Jadi rasanya kita beri peluang terakhir untuk setiap panelis memberi 1-2 kata sebelum kita mengakhiri majlis. Dipersilakan, kita mulakan dengan Prof. Dato' insyaAllah. Terima kasih. Saya akhiri sesi ini dengan satu permintaan ataupun satu harapan saya kepada pihak kerajaan ataupun pihak yang membuat dasar berkaitan dengan kesamarataan untuk peluang belajar ini. Apa yang dihadapi oleh negara sekarang adalah we have a very serious issue of digital divide. Ya, digital divide yang perlu ditangani. Selagi ini tidak ditangani, ya, jurang yang besar, ya, jadi pembelajaran ya tidak sama rata, ya, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang bandar luar bandar. Sebagai sebuah negara yang menuju negara maju, we shouldn't have this digital divide issue menghantui kita. Dan saya harap ya ini perlu ditangani dengan apa cara sekalipun. Dan pelaburan ini merupakan satu pelaburan masa depan yang sangat strategik untuk membangunkan insan guna tenaga negara. Terima kasih. Terima kasih. Yang berusaha Puan Nurhaini, dipersilakan. Saya berharap apabila pandemik melanda negara kita, semua orang buka mata akan keperluan digital. Jadi kita lihat di sekolah-sekolah ya, banyak kelompokan berlaku dalam memastikan murid belajar digital, terutama dari segi akses internetnya, bilangan perantinya. Kalau dulu kita biasa dapat daripada kementerian yang nak melupus dan penyeluruh ICT yang membegel laptop atau PC untuk membantu murid belajar pembentukan teknologi. Dan saya harap kementerian dan semua kerajaan memandang serius kalau kita benar-benar boleh menjadikan satu platform digital ini. Saya rasa murid kita juga mampu bangun seperti anak-anak di luar sana. Ya, bagaimana dia menggunakan sepenuhnya, bagaimana dalam bilik darjah ada 2, 3, 4 laptop yang canggih, boleh explore, ya, jari dengan satu jari boleh pergi ke dunia lain, melihat bagaimana PDP berlaku di negara orang. Jadi jika perkara ini dapat diatasi dalam yang tidak sedar keperluan akan digital, semua orang berfikiran, ibu bapa, warga sekolah, semua orang ya dapat menggunakan digital dengan diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan. Saya rasa kita juga mampu melaksanakan pengajaran pembelajaran digital untuk melahirkan anak didik yang celak ICT atau anak-anak murid anak-anak didik digital. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan Prof. Madya. Terima kasih Saudari Dr. Nurhaini. So saya first kali saya nak ucap terima kasih lah kepada IAIS Malaysia atas jemputan ni, dan itulah saya bertuah lah dapat bersama tokoh-tokoh pendidikan Prof. Dato', Dr. Ridwan, yang Puan Nurhaini dan apa yang apa kata last words lah adalah saya petik Prof. Dato' Dr. Nur Azhar, saya punya Timbalan Net Chancellor Perjalanan Industri Kalunan dan Masyarakat. Apa dia selalu sebut adalah daripada Profesor Schwab, and the new world is not the big fish which eats the small fish, but it's the fast fish which eats the slow fish. Okay, so kita kena jadi ikan yang laju. Okay, sebab bila dulu kita ikan besar, kita akan makan yang ikan kecil. Tapi sekarang ikan yang laju tu yang akan orang kata maju ke depan. So saya mengajak guru, pelajar, sekolah, ibu bapa, pentadbir
orang kata menjadi ikan yang laju, ikan yang laju dalam era yang orang kata OIR ni, yang laju ni bersama-sama memacu ke arah pendidikan dan memacu celik masa depan dan futuristik. Dengan itu. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pihak panelis. Kami, saya bagi pihak IIS Malaysia ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ketiga-tiga panelis kita yang telah mencurahkan ilmu dan pandangan mereka tentang lost learning ini. Jadi sebagaimana alam sekitar mempunyai satu ekologi yang saling lengkap melengkapi, jadi pendidikan juga mempunyai sistem ekologinya yang tersendiri, maka dalam mengurangkan jurang pendidikan dan lost learning ini, setiap pihak perlu bekerjasama untuk membentuk generasi masa hadapan yang cemerlang, insya-Allah. Jadi kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.